kita ada tajuk paparan dan reka bentuk skrin. Kita sambung hari ni, boleh? Sambung ini lagi. Kita sambung lah hari ni ya. Tajuk yang kedua seterusnya. Jadi tajuk ni dah habis. Reka bentuk interaksi dah habis. Okay, nanti cikgu letak video sini. Sikit je. Dan kesinambungan dia ada pada tajuk 3.2. 3.2 paparan dan reka bentuk skrin. Tempat 3.2 paparan dan reka bentuk skrin. Jadi paparan dan reka bentuk skrin dia memainkan peranan yang penting dalam membangunkan sebuah program ataupun perisian. Reka bentuk yang mudah, lengkap dan mesra pengguna perlu kita titik beratkan semasa kita membina perisian kita. Ini proses dia. Proses reka bentuk interaksi. Ada 4. Yang pertama, kita kena pasti keperluan interaksi. Yang kedua, membangunkan reka bentuk alternatif. Yang ketiga, membina prototipe interaksi. Dan yang keempat, membuat penilaian reka bentuk interaksi produk. Ada 4 proses reka bentuk interaksi. Jadi tolong ingatlah. Mungkin ditanya dalam soalan. Yang ni ya. Proses reka bentuk interaksi ada 4. Okey, seterusnya kita akan tengok satu-satu lah. Proses reka bentuk interaksi. Jadi keperluan produk dan mengetahui sebab sesuatu produk itu di mana perlu kita kena pasti. Mengapa kita nak bina produk tersebut dan mengetahui sebab sesuatu produk itu perlu dibina. Yang ni awak dah buat dalam objektif kerja projek tu. Yang kedua, fikirkan mengenai produk alternatif yang akan dibina dan apa yang anda inginkan produk itu lakukan untuk anda. Ini fikirlah mengenai produk alternatif. Kumpulkan maklum balas daripada pengguna sasaran mengenai fungsi produk yang mereka inginkan. Yang ni maklum balas ni yang kita bincang tadi ya. Yang kita adakan borang tu. Yang tu kita maklum balas tu kita kena analisa lah. Bagaimana kehendak pengguna ya. Nanti dia ada contoh dalam ni. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, membangun reka bentuk alternatif. Kita lakarkan beberapa reka bentuk yang akan dicadangkan kepada reka bentuk yang dihasilkan melalui gambaran idea reka bentuk itu sendiri ya. Produk yang sedia ada, hasil tinjauan, maklum balas dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kena ada 2 lah. Paling minimum kena ada 2 lakaran yang kita buat. Bagaimana reka bentuk produk yang kita hasilkan. Yang ni pun itu kamu dah buat, 1 saja kamu buat kan. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 sebenarnya. Kena buat lakaran. Wujudkan sekurang-kurangnya 2 reka bentuk alternatif. Okey, ini membangunkan reka bentuk alternatif. Yang kedua, yang ketiga, membina prototipe interaksi. Jadi setelah reka bentuk alternatif dengan lakaran papan cerita telah siap kita bina, kedua-duanya akan diadakan kepada pengguna untuk dinilaikan. Okey, bila siap reka bentuk alternatif kita adakan kepada pengguna untuk pengguna buat penilaian yang mana satu paling sesuai. Pengguna akan memberi komen terhadap reka bentuk alternatif tersebut. Hasil dapatan akan digunakan untuk menghasilkan reka bentuk prototipe yang lebih baik. Apa maksud prototipe? Nantilah kita masuk nanti tajuk prototipe nanti ya. Prototipe ni kita boleh buat dengan komputer ataupun kita guna cardboard ke guna kertas nanti ni dia ada tajuk dia sendiri ya, prototipe. Okey, ini yang ketiga, membina prototipe interaksi. Okey, yang keempat, membuat penilaian ke atas reka bentuk. Jadi setelah menghasilkan prototipe reka bentuk,
Sekali lagi, prototype yang telah ditambah baik akan dinilai oleh pengguna. Maksudnya tadi kita adakan 2 prototype pada pengguna. Lepas tu pengguna akan beri komen dan seterusnya kita tambah baik lagi. Prototype mana yang dipilih oleh pengguna kita tambah baikkan lagi supaya memberi keselesaan kepada pengguna terhadap sistem yang kita bina itulah. Jadi penilaian ini merupakan penilaian akhir di mana produk telah diimplementasikan dengan menggunakan perisian komputer. Yang akhir sekali kita akan menggunakan perisian komputer. Nanti kita akan guna Java NetBeans . Jadi video tu cikgu dah siap. Dah siap buat. Nanti kamu tengoklah macam mana nak membina prototype menggunakan Java NetBeans . Instrumen penilaian perlu kita bina lagi setelah paparan reka bentuk dihasilkan. Bina sekali lagi instrumen penilaian . Instrumen penilaian mestilah mendapati kriteria yang diperlukan. Ini yang keempat, membuat penilaian ke atas reka bentuk. Kepentingan reka bentuk antara muka pengguna. Memudahkan dan melicikkan proses pembelajaran untuk memahami aliran navigasi program tersebut. Jadi tujuan kita membuat penilaian ni ialah untuk kita memudahkan dan melicikkan proses pembelajaran dalam memahami aliran navigasi program yang telah kita hasilkan. Gaya pengemudian yang bebas, menyokong kandungan dan mesej. Seterusnya masalah reka bentuk yang tidak diberi perhatian. Mengurangkan kadar produktiviti pengguna. Jika kita tidak memberi perhatian pada reka bentuk itu, dia akan mengurangkan kadar produktiviti pengguna. Ini kena ingatlah masalah reka bentuk jika tidak diberi perhatian. Yang kedua, dia meningkatkan masa untuk pengguna mempelajari sesuatu sistem. Ini masalah yang kedua, akan menyebabkan masa untuk pengguna mempelajari sesuatu sistem akan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kadar ralat. Jadi ada 3 masalah jika kita tidak memberi perhatian kepada reka bentuk. Ini kena ingatlah. Masalah reka bentuk juga boleh ditanya dalam soalan. Berikan 3 masalah reka bentuk jika tidak diberi perhatian. Dah habis tajuk ni. Dalam tajuk ni 3.2 dan reka bentuk ada lagi 3 tajuk. Dan tajuk untuk 3.22 cikgu dah masukkan video dalam ni bagaimana nak gunakan NetBeans. Jadi awak kena install 2 perisian. Jadi tengoklah video ni. Nanti awak boleh cuba dulu kat rumah sendiri . Itu saja untuk hari ni. Dah habis tajuk ni. Jadi kita jumpa lagi pada hari Selasa malam pukul 9 suku . Terima kasih. Kita jumpa lagi.